Oke guys, video kali ini saya akan ceritakan pengalaman seorang perempuan bertembung dengan hantu ketika berkursus. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ahli Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya akan ceritakan tentang kisah seram di mana seorang perempuan bertembung dengan hantu ketika dia berkursus. Jadi kebiasaan apabila kita mengikuti sebuah kursus, kita akan bermalam di sebuah tempat. Okey. Jadi dijadikan cerita perempuan ni, okey. Ini pelajar sekolah menengah lah. Okay, pelajar sekolah menengah, dia mengikuti satu kursus dari sebuah persatuan lah. Okay, dan kursus itu mengambil masa lebih kurang 2 hari 1 malam. Okay, 2 hari 1 malam. Jadi kursus tersebut dijalankan di sebuah sekolah dan mereka tinggal di asrama perempuan. Jadi mereka diberi bilik lah oleh kerana masa tu cuti. Okay, pelajar asrama pun tidak ada, jadi mereka tinggal di bilik-bilik asrama tersebut. Jadi dijadikan cerita, dia telah dapat satu bilik lah, bilik bersama dengan rakan-rakan yang lain. Okay, jadi saya namakanlah, namakan orang ini namanya Siti lah. Okay, dan dia ada kawan rapatnya, nama kawan rapatnya Aisyah. Okay, jadi mereka ni mengikuti kursus 2 hari 1 malam lah, kira macam kursus motivasi lah. Okay, jadi ia sesuatu yang baik dan semestinya kalau kamu belajar di sekolah menengah, kamu pasti akan mengisi masa lapang kamu dengan mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh persatuan-persatuan ataupun uniform sekolah kamu. Okey, jadi programnya seperti biasa, pagi ada aktiviti, petang ada aktiviti dan ada aktiviti yang diisikan dengan perkara-perkara yang berfaedah dan menyeronokkan. Jadi sampailah pada waktu malam. Okey, pada waktu malam aktiviti berakhir lebih kurang pukul 10 malam. Okey, jadi semua pelajar-pelajar diminta untuk berehat, untuk sambung aktiviti pada keesokan harinya. Jadi semua pelajar-pelajar perempuan pun pulang ke asrama masing-masing dan masuk ke bilik masing-masing. Okey, jadi dia pun bercerita, si Siti ni dia bercerita dengan Aisyah, dia cakap keseronokan lah aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut. Okey, mereka saling bercerita. Okey, jadi kebetulan dalam bilik, okey, kamu tahu lah bilik asrama. Okey, dalam bilik asrama tersebut dia ada 8 katil dan satu katil tu dia bertingkat. Okey, bertingkat. Okay, dia jenis bertingkat. Jadi ada 4 lah. 4. Jadi dia si Siti dan si Aisyah ni dia bersebelahan, katil atas dia bersebelahan. Okey. Jadi mereka boleh nampak lah, sering boleh nampak di antara satu sama lain. Jadi biasa sebelum tidur mereka ada minum malam. Okey, lepas minum malam mereka pun bersiaplah untuk tidur dan mereka masih berkongsi cerita lagi tentang aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut. Mungkin seronok lah ya, banyak aktiviti. Jadi malam tersebut lebih kurang setelah mereka minum, bersiap-siap lebih kurang pukul 11 lebih begitu, mereka bersiap sedia untuk tidur. Jadi masa tidur pun masih mereka saling berpandangan lagi lah, sambil bercerita esok aktiviti ya, mesti lagi best, orang cerita begitu. Dan akhirnya lampu dipadamkan dan mereka pun tertidur. Dijadikan cerita, si Siti ni dia terbangun pada pukul 2 pagi, lebih kurang begitulah. Okey, 2 pagi. Dia macam terbangun lah. Biasanya kalau kita macam malam lah kan, kita terbangun dari tidur. Dan apabila dia bangun dari tidur, dia terdengar satu bunyi atau satu gerakan lah, bunyi gerakan seperti seseorang sedang menyisir rambut. Okey, yang okey, dia menyisir rambut. Jadi dia tidak
masih tidak hiraukan lagi lah. Dan masa tu dia tidak berpandangan dengan si Aisyah, dia pandang ke arah lain lah. Dia tidak nampak rakannya si Aisyah tu. Okey. Kebetulan yang masa dia rapat di bilik itu pun hanya si Aisyah sajalah. Rakan-rakan lain hanya berbual biasa. Jadi dia masih lagi dengar bunyi orang sedang menyisir rambut. Dan dia masih tidak peduli lagi. Tapi dia lama-kelamaan dia rasa pelik. Dia cakap, siapa pula menyisir rambut malam-malam begini kan? Subuh pagi-pagi begini. Jadi dia cuba mengintai. Mengintai. Dia tengok siapakah yang tengah sisir rambutnya. Apabila dia mengintai, dia tundukkan pandangan dia sedikit. Dia nampak ada seorang perempuan. Di cermin dalam asrama itu ada satu cermin petak lah yang besar. Dan perempuan tersebut dia tengah menyisir rambutnya yang panjang. Berbaju kurung dan menyisir rambut sambil memandang cermin lah. Jadi dia tidak nampak sangat lah, tapi dia rasa mungkin itu rakan dia Aisyah. Dia pun tegur lah, Syah, dia cakap, kenapa kau belum tidur lagi? Dia cakap, besok kita ada program, nanti kau mengantuk pula. Dia cakap begitulah. Dia pun tegur macam yang kira macam orang yang baru bangun tidur. Syah, kenapa kau belum tidur lagi? Esok kan kita ada program lagi. Tidurlah kau. Kenapa kau sisir rambut pagi-pagi ni? Tapi guys, perempuan tersebut dia hanya terus menyisirkan rambutnya. Dia tidak suspek lagi Siti ni. Dia tegur lagi, kau ni malam-malam begini, dia cakap, kalau kau mau sisir rambut, hiduplah lampu, dia cakap. Tapi perempuan tersebut masih lagi menyisir rambut. Dia masih pandang lagi. Entiti tersebut masih di depan cermin dan masih menyisir rambut. Dan ketika dia pusing ke tempat kedudukan si Aisyah tu, dia lihat si Aisyah masih baring di tempat tidur dia. Kemudian di situ baru dia terfikir, siapakah yang tengah menyisir rambut di depan cermin. Di situ dia sudah timbul syak wasangka, was-was. Siapakah? Kemudian dia perhati setiap katil tempat mereka tidur, semua ada orang tengah tidur. Maknanya, siapakah yang tengah bersisir di depan cermin? Dan sekali lagi, dia cuba perhati. Dia tundukkan pandangannya. Dia perhati, siapakah yang tengah bersisir? Dan dia lihat orang itu masih tengah menyisir rambutnya. Dan kali ini dia sudah tidak tegur. Dan orang yang menyisir rambut tersebut menolehkan kepalanya untuk melihat si Siti. Belum sempat pun tolehannya tu habis, si Siti sudah pergi tutup matanya dengan selimut. Kemudian dia sudah tidak dengar bunyi sisiran tersebut, tapi dia dengar bunyi tapak kaki menuju ke tempat Siti. Tapak kaki tersebut perlahan-lahan menuju ke tempat si Siti. Kita boleh dengar ya bunyi tapak kaki. Okey, dia sedang menuju. Dan akhirnya tapak kaki berkenaan berhenti. Dan dia dengar bunyi hembusan napas orang. Oh guys, seram guys. Dia masih berselimut Siti. Dan tiba-tiba Siti. Dia buka selimut dia dan benda tersebut tidak ada dan dia bertakbir Allahu Akbar, dan satu bilik berkenaan terkejut terbangun dengan takbir yang dilaunkan oleh si Siti. Dan semua orang terkejut. Siti, apa hal kau ni Siti? Si Siti bangun dan menangis. Dia menceritakan kepada rakan-rakannya
dengan apa yang dilihatnya. Rakan-rakannya beristighfar dan membaca doa, dan istighfar, baca doa. Dan diceritakan selepas saja keesokan harinya, diceritakan si Siti ni kesurupan dan demam. Okey, dia dirasuk, sering dirasuk, meracau ketika program, dan dia terpaksa direhatkan dan ditemankan di dalam bilik asramanya. Dan dia menghubungi ibu bapanya, dan dia terpaksa pulang awal dari program tersebut. Jadi guys, itulah dia kisah seram daripada seorang peserta kursus yang telah bertembung dengan hantu yang menyisir rambutnya di tengah malam. Jadi guys, setakat itu saja cerita saya. Kalau anda berminat lagi dengan kisah seram saya, anda boleh klik video di sini. Sekiranya anda ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya di sini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku. Assalamualaikum.